Terima kasih. Baik tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hari ini tadabbur kontak yang ke-51. Hari ini kita berapa bulan? Hari ini 8 hari bulan 10 hari ini. Masih lagi di awal bulan Oktober, 8 hari bulan 10. Hari ini insya-Allah kita akan sambung tadabbur kontak kita seperti Isnin dan juga Jumaat yang selalu. Hari ini hari Jumaat, 8 hari bulan 10. Hari ini semalam Jumaat. Ingat tu Razah? Lama tinggal semalam Jumaat kan, lupa kadang-kadang. InsyaAllah hari ini kita akan berebut dekat masjid awal sikit. Baik tuan-tuan, tadabbur kontak. Apa yang telah kita discuss sebelum ini? Sebelum ini kita telah discuss bahawa, ingat, Quraisy, orang-orang penyembah berhala, musyrikin ini mengada-ngadakan Tuhan-Tuhan yang palsu berkenaan dengan Allah Ta'ala. Bukan sahaja membezakan Tuhan-Tuhan yang palsu. Dulu kita telah bincang bahawa mereka mengadakan beberapa sembahan-sembahan yang palsu. Kemudian setiap sembahan itu mereka assign dengan tugas-tugas yang berbeza. Yang mana dulu kita pernah bincang bagaimana Allah bertanya satu soalan yang menarik. Adakah Tuhan yang berbeza-beza fungsi, berbeza-beza pelbagai ini lebih baik, ataupun satu Tuhan yang berpusat semua kuasa hanya pada satu Tuhan itu lebih baik? Dan pastilah jawapan kita adalah satu Tuhan yang berpusat semua kuasanya, absolute power itu adalah lebih baik. Kemudian kita berbincang pula bagaimana orang-orang ini mengatakan ada sembahan yang lain. Argumen Allah Ta'ala menentang perkara itu. Allah Ta'ala kata, kalaulah ada sembahan-sembahan yang banyak itu, nescaya mereka telah pun bergaduh sesama sendiri, masing-masing nak jadi lebih ala, lebih ke atas, lebih tinggi daripada sembahan-sembahan yang lain. Mana mungkin Tuhan bergaduh dengan Tuhan untuk mengalahkan Tuhan. Kemudian setiap mereka pergi untuk mendapatkan singgah sana. Juga telah kita bincangkan sebelum ini bagaimana Allah menyebut bahawa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu satu tanpa sekutu whatsoever. Sama ada sekutu itu dalam bentuk pasangan Allah, Tuhan yang kedua, ataupun sekutu itu dalam maksud anak Allah, ataupun dewa-dewa kecil yang membantu Allah. Tidak dan tidak sama sekali. Hari ini kita nak tadabbur daripada ayat mana? InsyaAllah hari ini kita nak tadabbur daripada surah An-Najm, surah ke-53 dalam Quran, ayat 23. Tapi tuan-tuan, walaupun saya nak quote daripada surah An-Najm ayat 23, tapi ayat yang lebih kurang sama diulang-ulang dalam Quran beberapa kali, di beberapa tempat. Cuma hari ini saya nak fokus daripada surah An-Najm ayat 23. Pendek sahaja ayatnya, insya-Allah. Apa yang Allah sebut? Allah sebutkan surah An-Najm 23, in hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum. Benda-benda yang kamu sembah, tak kisahlah berhala ke, ataupun orang-orang yang kalian angkat sebagai anak Tuhan ke, ataupun apa-apa sahaja, matahari, bulan, bintang, planet, ataupun whatsoever. Allah kata, in hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum. Benda-benda yang kamu sembah itu tak lain hanyalah asma'. Asma' bermaksud nama-nama. Asma' juga bermaksud sifat-sifat, ciri-ciri. Benda-benda yang kamu sembah itu tak lain cumalah nama-nama, sifat-sifat, ciri-ciri. Samaitumuha antum wa aba'ukum, yang mana kamu dan nenek moyang kamu yang beri nama. Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, dewa-dewa yang kamu sembah, ataupun apa sahaja yang disembah selain daripada Allah, kamu yang beri dia nama ketuhanan, kamu yang beri dia ciri-ciri ketuhanan. Bukan sekadar kamu dan nenek moyang kamu. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah sama sekali tidak menurunkan sebarang sultan, sebarang bukti kekuasaan yang mengesahkan perkara-perkara itu. Dan tuan-tuan, sesuatu itu Tuhan, sesuatu itu adalah Tuhan, sesuatu tidak upgrade, naik pangkat jadi Tuhan. Dengan statement saya tak? Sesuatu yang dianggap Tuhan itu, sesuatu yang dianggap Tuhan, dia adalah Tuhan from day one. Dia bukanlah, dulu dia bukan Tuhan, sekarang dia di-upgrade jadi Tuhan. Apabila ada sesuatu yang dulu bukan Tuhan, sekarang baru dia upgrade jadi Tuhan, ini bererti sesuatu itu ada origin story. Origin story. Dia ada origin story. Sesuatu yang ada origin story, maka ia bukan Tuhan. Kerana
Kamu yang memberi sifat-sifat ketuhanan kepada sesuatu itu. Kalau bukan kamu pun, nenek moyang kamu. Origin story. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, Nabi Adam alaihi salam, bagaimana Nabi Adam bermula? What is Adam's origin story? Maka tuan-tuan tahu isunya Allah nak ciptakan khalifah atas muka bumi, kemudian Allah pun ambil tanah, kemudian kun fayakun, tanah itu berubah menjadi Adam. Jadi tuan-tuan, Adam ada origin story. Bila Adam ada origin story, maka Adam tak layak jadi Tuhan. Tak layak. Tak layak jadi Tuhan. Kita tak boleh nak upgrade orang seperti Adam menjadi Tuhan. Jesus Christ. Macam mana origin story Jesus Christ? Semua orang tahu mak dia satu orang perempuan terpilih, mak dia mengandung tanpa suami, atas hasil daripada izin Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, lahirlah Isa, Jesus Christ, tanpa male intervention. Maka tuan-tuan, saya bukan nak highlight tentang Nabi Isa tu, tapi saya nak sebut bahawa dia ada origin story. Bila dia ada origin story, maka dia tak layak jadi Tuhan. Siapa yang mengangkat dia jadi Tuhan? Engkau yang memberi sifat-sifat ketuhanan kepada dia, dan engkau jugalah yang menyebut dia sebagai Tuhan. Bahkan engkau yang memberi nama kepada dia selaku Tuhan itu dan Tuhan ini. Engkau. Kalau bukan engkau pun, nenek moyang engkau. Di sini tuan-tuan, bagaimana mentaliti penyembah berhala? Mereka lah yang menentukan sesuatu itu Tuhan ataupun tidak. Bukannya Allah, sebaliknya mereka meletakkan sultan, kekuasaan untuk menentukan sesuatu itu Tuhan atau tidak, terletak pada diri mereka ataupun nenek moyang mereka. Kita baca sekali lagi ayat ni, kemudian saya nak bahas pada bahagian yang kedua. Kita baca semula. Allah sebut, In hiya illa asma'u samaitumuha antum wa aba'ukum. Benda-benda itu yang kamu sembah tu tidak lain adalah hanyalah asma', hanyalah nama-nama ataupun sifat-sifat. Samaitumuha antum wa aba'ukum, yang kamu beri nama dan juga yang nenek moyang kamu bagi nama. Saya nak fokus kepada kamu beri nama, kamu beri sifat, dan nenek moyang kamu bagi sifat. Ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Tuhan Allah tidak menurunkan sebarang sultan, sebarang kekuasaan, sebarang bukti pun mengesahkan benda yang kamu sebut tu. Tuan-tuan, dewa-dewa, berhala-berhala hari ini, sejak bila ia disembah? Maka mungkin ada orang akan beritahu ia disembah sejak tahun sekian. Lihat bagaimana ada origin story. Oh, dewa itu pula menjadi dewa semenjak selepas perang dunia pertama. So, tuan-tuan nampak tak setiap benda tu ada origin story dia? Apabila setiap benda itu masa telah pun berlalu, kemudian baru in one point of the history, in one point of a time, tiba-tiba sesuatu menjadi Tuhan, itu origin story-nya. Maka setiap origin story itu bererti kamu beri nama, kamu yang memberi sifat ketuhanan. Kalau bukan kamu, nenek moyang kamu. Saya nak fokus kepada kamu. Tuan-tuan, sebahagian dewa-dewa ataupun tuhan-tuhan yang hari ini disembah adalah dewa-dewa kuno. Sebahagian dewa-dewa ataupun tuhan-tuhan, sembahan-sembahan yang hari ini disembah adalah dewa-dewa, tuhan-tuhan, berhala-berhala kuno. Bila saya sebut kuno, maksudnya ia telah pun dipuja sebagai Tuhan ni lama dulu. Siva telah pun dipuja sebagai dewa lama dulu. Siva, Ganesh, Gautama, Jesus Christ, Zeus, Poseidon, mereka telah pun dipuja sebagai dewa once upon a time ago. Lama dah pun. Dan mungkin mereka masih dipuja sebagai dewa oleh sebahagian orang sehingga hari ini. Soalan, siapa yang memulakan? Nenek moyang kamu memulakan. Seterusnya, ayat tadi Allah bukan hanya kata dewa-dewa ini nenek moyang kamu yang bagi nama, tapi Allah sebut kamu dan nenek moyang kamu bagi nama. Kenapa ada kamu kat situ? You are who are listening. Kamu yang sedang mendengar ni, kamu ada terlibat memberi sifat-sifat dan memberi nama-nama kepada Tuhan. Dua perkara, tuan-tuan. Satu, sebahagian dewa-dewa ini diberi gambaran-gambaran yang cukup melampau. Contoh, ada dewa dikatakan tinggal di atas banjaran Himalaya. Itu tempat tinggal dewa tersebut. Siva, kalau tuan-tuan kenal, Siva yang warna biru tersebut, Siva yang ada pegang tongkat duduk bersila tersebut, dewa Hindu, Siva itu disebut sebagai berada di atas gunung Himalaya. Itu singgah sana dia. Tuan-tuan, siapa yang bagi tahu dewa tu tinggal ke atas Himalaya? Engkau bagi tahu.
Kalau bukan engkau pun, nenek moyang engkau bagi tahu. Engkau yang memberi apa? Sifat-sifat tersebut. Oh, ada mereka beritahu sebahagian dewa ada mata yang ketiga. Kalau mata ketiga itu terbuka lalu terbakar seluruh dunia ini. Soalan, mana kau ambil maklumat itu? Kamu beri nama atau nenek moyang kamu beri nama? Oh, ada dewa pula yang dia ada trisula, dia ada senjata dia. Senjata dia tu tak boleh guna. Sekali senjata dia guna, rosak seluruh alam semesta. Tuan-tuan, mana kau ambil statement-statement itu? Engkau beri nama ataupun nenek moyang engkau beri nama? Dan sebahagiannya tuan-tuan, ada dewa-dewa ini dia ada upgraded version. Apa maksud upgraded version? Once upon a time ago, dewa itu tak dikenali dengan sifat itu. Contohnya, dulu nenek moyang memberitahu bahawa dewa itu tinggal di banjaran Himalaya. Tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian, tiba-tiba cucu cicit ni memberitahu selain daripada dia tinggal di banjaran Himalaya, dia juga boleh pusing satu dunia dalam masa 2 klik mata sahaja. Tuan-tuan, statement itu nenek moyang dia pun tak sebut. Tapi entah macam mana 30 tahun kemudian ada satu sifat tambahan kepada dewa tersebut. Ini namanya kamu beri nama. Nenek moyang beri nama, kemudian ada generasi kemudian yang duduk upgrade on behalf Tuhan itu. Mereka pula tolong upgradekan Tuhan. Lihat bagaimana tuan-tuan. Dalam agama kita Islam, kita tidak memberi sifat kepada Allah. Sebaliknya kita menyifatkan Allah dengan sifat yang dia beritahu kita. Kita tak perlu on behalf Allah memberi sifat baru ataupun upgrade keadaan Allah. Kita tak perlu. Kita tak perlu memberi sifat baru ataupun tolong upgrade on behalf Allah tentang Allah Ta'ala. Tidak. Kita menyatakan sifat-sifat Allah yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan sendiri. Tuan-tuan, siapa beri nama? Kalian dan nenek moyang kalian yang terlibat dalam memberi nama itu. Seterusnya tuan-tuan, saya nak fokus lagi pada perkataan kamu bagi nama, kamu beri sifat. Apabila nenek moyang telah pun mengangkat sesuatu menjadi dewa, berarti soalan saya, apakah yang menghalang anak cucu cicitnya untuk turut mengangkat sesuatu menjadi dewa, menjadi Tuhan, menjadi berhala? Apa yang menghalang? Jawapannya tidak ada apa-apa yang menghalang. Tuan-tuan, selaku Muslim, kita tak menyembah manusia ataupun menyembah batu ke, menyembah apa ke, kerana dalam tradisi agama kita, kita diajar bahawa nenek moyang kita juga tidak mengajar kita untuk mengadakan Tuhan yang baru. Tuhan yang baru. Nenek moyang kita tidak menyembah batu. Mereka juga tak memilih mana-mana batu untuk disembah. Demikianlah kita dibesarkan untuk tidak menyembah mana-mana batu yang baru. Mereka tidak menamakan sifat-sifat Tuhan. Nenek moyang kita yang Muslim, demikian kita juga diajar, dibesarkan untuk tidak menamakan sesuatu sebagai Tuhan yang baru. Namun, kalau kita lahir dalam keluarga yang menyembah berhala, kalau nenek moyang kita boleh mengupgrade sesuatu batu menjadi berhala, upgrade sesuatu binatang menjadi dewa, upgrade sesuatu tokoh menjadi Tuhan, apa yang menghalang cucu cicit untuk upgrade ataupun menamakan batu yang baru sebagai dewa, menamakan binatang yang baru sebagai Tuhan, ataupun menamakan orang yang baru sebagai sembahan? Apa yang menghalang? Jawapannya, tidak ada apa yang menghalang dan perkara itu berlaku. Maksudnya bagaimana? Tuan-tuan lihat. Tuan-tuan kenal tak orang yang di batu cave tersebut? Dewa Morgan. Dewa Morgan di batu cave tersebut. Tuan-tuan, Morgan bukan dewa yang disembah oleh seluruh orang Hindu. Bukan. Morgan di batu cave itu tuan-tuan, bukanlah dewa Hindu yang disembah oleh seluruh orang Hindu. Bukan. Ia hanya dewa Hindu untuk satu kelompok Tamil, which is dekat Malaysia ini ramai orang Tamil. Sebab itulah dibesarkan dewa Morgan. Morgan ni tuan-tuan, kalau ikut sejarahnya, Morgan cumalah satu orang tokoh kind of pejuang kemerdekaan di Tamil Nadu, India. Dia cuma satu orang tokoh yang berjuang kemerdekaan. Dia lebih kurang macam Tok Kenali dekat Malaysia ni. Lebih kurang macam Tok Janggut. Lebih kurang macam Ahmad Mustaman. Mereka ni adalah pejuang-pejuang kemerdekaan kan. Morgan ini, dia hanyalah satu orang pejuang kemerdekaan yang duk lawan dengan penjajah, duk lawan dengan semangat-semangat jahat di Tamil Nadu. Entah bagaimana, lepas dia mati, orang mula mengangkat dia sebagai dewa. Maksudnya tuan-tuan, siapa yang menamakan dia sebagai dewa? Kamu lah. Kamu, orang-orang di Tamil Nadu pada zaman itu. Kamu. Bukan nenek moyang kamu. Zaman nenek moyang kamu, dia belum wujud pun. Dia belum disembah sebagai dewa. Kamu yang menamakan dia sebagai dewa.
Kemudian tuan-tuan, untuk memberi sifat-sifat ketuhanan kepada dewa yang baru itu, mulalah direka-reka cerita dikaitkan dengannya. Kononnya dulu masa dia lahir, dia dibawa jumpa dewa Siva dekat Gunung Himalaya. Kemudian pecah kepala jadi 7 lah, dibelah dekat orang tu, dibelah ke orang ni. Dan ceritanya yang lebih pelbagai lagi. Semua cerita-cerita, kalau nak sebut ajaib, semua cerita-cerita ajaib kononnya yang dikaitkan dengan Morgan itu come later, datang kemudian. Siapa yang sebut cerita-cerita itu? Kamu tolong upgrade status dia selepas dia. Gautama Buddha, tuan-tuan, kita membaca kisah hidup Gautama Buddha. Gautama Buddha itu sendiri menyembah satu Tuhan. Gautama menyembah satu Tuhan. Dia tak pernah suruh pun pengikut dia menyembah dia. Bahkan dia berbahas tentang Tuhan Gautama. Tapi tuan-tuan, selepas dia mati, mula orang memberi sifat-sifat baru kepada Gautama itu. Dikatakan bahawa dia duduk di atas satu bunga teratai. Kemudian dikatakan bahawa dia naik ke langit. Dikatakan bahawa dia tak mati, sebaliknya dia sekian. Dikatakan bahawa dia boleh keliling dunia dalam keadaan sekian. Lihat bagaimana tuan-tuan, orang lain yang memberi sifat kepada dewa-dewa itu. Dan saya sangat yakin tuan-tuan di sini ada pengalaman. Di perumahan tuan-tuan, tiba-tiba ada satu pokok besar. Entah bagaimana pokok besar itu tiba-tiba sahaja ada orang pergi ikat tali. Kemudian 2 orang pergi ikat tali doa. Kemudian 7 orang datang letak makanan di bawah pokok besar itu. Soalan, pokok besar itu nenek moyang kita tak puja pun. Entah bagaimana tiba-tiba hari ini ada 2-3 mamat pergi puja pokok besar itu. Menunjukkan bahawa pokok besar itu dianggap keramat. Pokok besar itu dianggap dewa. Pokok besar itu disembah dan dipuja. Sejak bila? Nenek moyang? Tak. Kamu yang beri nama. Kamu dan nenek moyang kamu. Tuan-tuan, dengar statement saya, tulis di bawah, Tuhan tidak ada origin story. Komen di bawah, Tuhan tidak ada origin story. Saat sesuatu Tuhan itu ada origin story, maka dia bukan Tuhan. Kerana masa berlalu dan dia belum ada. Tuhan dipuja sejak bila? Tuhan ini menjadi Tuhan sejak bila? Jawapannya, sejak azali. Before the beginning of time. Bilakah Tuhan menjadi Tuhan? Tuhan adalah Tuhan sejak azali. Azali maksudnya before beginning of time. Sebelum masa bermula. Sebelum Tuhan itu memilih untuk mengadakan masa, dia telah pun Tuhan. Sebab itulah Allah Tuhan tidak ada origin story. Dan satu-satunya Tuhan yang tidak ada origin story adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Komen di bawah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya sembahan, satu-satunya sembahan yang tidak ada origin story adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya sembahan yang tidak ada origin story adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tuan-tuan, alhamdulillah. Berikutnya ayat 23 itu berakhir dengan in yattabi'una illa zan wa ma tahwal anfus. Apa yang mereka ikut itu tak lain hanyalah zan, sangka-sangkaan sahaja. Wa ma tahwa anfus. Dan apa yang mereka sebut itu hanyalah diingini oleh nafsu mereka sahaja. Mereka menyebut bahawa ini dewa. Mereka menyebut bahawa dewa ini ada senjata itu, dewa ini setinggi itu, dewa ini warna dan demikian, dewa ini dilahirkan oleh dewa dewa itu tertentu. Semua itu hanyalah sangka-sangkaan mereka, zon mereka sahaja. Wa ma tahwal anfus. Dan semua benda yang mereka sebut itu hanyalah benda-benda yang diingin oleh nafsu mereka sahaja. Tidak ada sandaran. Bukan datang daripada Allah Ta'ala, bukan datang daripada sumber-sumber wahyu. Mereka namakan, nenek moyang mereka namakan, semua itu hanya zon, sangka-sangkaan. Semua itu hanyalah benda yang nafsu mereka teringin. Mereka nak Tuhan mereka kecil, maka Tuhan mereka kecil. Mereka nak Tuhan mereka besar, nafsu mereka besar, maka mereka nak membesarkan Tuhan mereka besar. Mereka nak Tuhan mereka kepala gajah. Kalau nafsu mereka nak Tuhan mereka ada 8 tangan. So mereka yang menentukan sifat-sifat ketuhanan berdasarkan sangka-sangkaan dan juga berdasarkan kehendak nafsu mereka. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu bermanfaat hari ini? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu bermanfaat hari ini, komen di bawah. Alhamdulillah, tuan-tuan dapat sesuatu bermanfaat hari ini. Share video ni, tag lebih ramai orang. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu bermanfaat.
hari ini. Tuan-tuan, di wall saya ada video ini, minta tolong react, tolong komen, sebab saya sedang iklankan dia. Ada video ini, tolong react, tolong komen. Ada poster ini, tolong react, tolong komen. Semoga semua itu membantu saya untuk warakan perkara dan kelas tadabbur saya, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum, pagi yang baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.